Kerajaan bersetuju untuk menangguhkan had usia maksimum belia daripada 40 tahun kepada 35 tahun. Berita itu dimaklumkan perwakilan 20 badan gabungan G20 semalam yang melahirkan rasa gembira atas perkara itu. Dan semestinya kita nak ketahui apakah signifikannya perubahan had umur ini dan apakah perkara lain yang akan beri manfaat kepada golongan belia itu sendiri. Semua ini kita akan bincangkan bersama dengan Kavita Mahendran, Penolong Setiausaha Agung Majlis Belia Malaysia bersama dengan kita di talian pada ketika ini. Selamat pagi Kavita. Selamat pagi Hafizi. Kavita, pertama sekali, mungkin dapat terangkan mengenai signifikan perubahan had usia maksimum belia ini. Apakah kepentingannya? Okey, boleh. Pada mulanya penurunan had umur ni memang telah dibincangkan pada tahun 2018 ya. So tapi apa yang kita telah cadangkan ialah untuk menurunkan sehingga 35 dahulu. Sebab di Malaysia penurunan umur belia adalah di antara 15 hingga 40 tahun. Dan apabila mereka ingin menurunkan ke umur 30 tahun, kita rasa jurang tu adalah agak besar. Sebab 30 hingga 40 para belia yang dalam jawatan kepimpinan ni mereka akan tercicir. Dan kita cadangkan untuk menurunkan ke umur 35 dahulu. Tetapi cadangan itu tidak diterima, tapi YB Menteri terdahulu Syed Saddiq telah pun melancarkan akta ni untuk menurunkan sehingga umur 30. Dan pada pendapat saya penurunan had umur ni memang baik untuk memperkasakan para belia. Tetapi bila kita tengok dalam cara pelaksanaan tu, kita perlu tengok juga sama ada organisasi belia ni boleh tak mereka laksanakan ataupun boleh tak mereka buat transisi tu tanpa apa-apa kemerecatan, dan kita perlu pastikan dia ada smooth transitioning ataupun soft landing dahulu. Kalau pelaksanaan ini seperti yang telah disebut oleh YB Faizal Azumu di dalam Parlimen untuk melaksanakan pada 1 Januari nanti ni, itu adalah tempoh yang agak singkat. Sebab bila kita tengok majlis belia ni, kita ada beberapa level kita daripada dari national, state sehingga bahagian daerah. So jadi kita kena pastikan semua belia ni dan semua badan gabungan ni mereka dapat maklumat dan mereka juga dapat cari pelapis untuk ambil alih. Dan bila mereka tidak dapat cari pelapis tersebut, memang akan berlaku kemerosyatan ataupun mereka akan tercicir dan tidak ada sekumpulan pimpinan baru untuk sambung kerja-kerja belia ini. Ya Hafizi, soalan seterusnya. Baik, kalau kita lihat, adakah ia akan membuka ruang kepada individu yang baru masuk ke dalam usia golongan belia ini untuk mendapat akses yang lebih, bukan sahaja kepada kemudahan, malah kepada politik itu sendiri? Okey. Yang ni saya boleh beritahu yang bila mereka masuk dalam belia Persatuan Belia ni ataupun dalam majlis belia, mereka ada peluang untuk explore dalam politik. Mereka definitely ada peluang. Tetapi bila dikatakan di Majlis Belia Malaysia, kita kalau boleh kita tak nak politikkan. Kita akan bekerjasama dengan current government dan kita juga akan praktikkan anak-anak muda ni macam mana untuk jadi pemimpin yang berwibawa dan mempunyai kualiti yang cukup tinggi. Dan kalau mereka berminat untuk masuk dalam politik nanti, itu memang terpulang kepada mereka. Kita tak akan memaksa ataupun kita tak train mereka untuk masuk dalam politik. Itu memang terpulang kepada mereka. Dan ini memang salah satu platform untuk mereka explore dan untuk mempelajari dalam dunia politik juga. Sebab dalam majlis belia kita bukan sahaja berdeal dengan agensi kerajaan, kita juga akan berbincang di level antarabangsa dan juga di regional level bersama banyak organisasi di lain seperti United Nations, UNAM, Commonwealth Youth Council, dan mereka juga akan dapat exposure dari sudut di situ. Dan di Majlis Belia Malaysia juga kami akan kita tidak akan memberhentikan kalau mereka nak masuk dalam politik, kita memang tidak berhentikan. Tapi untuk yang kalau ikutkan penangguhan perwataan Akta 668 ni ialah salah satu tuntutan yang kita minta. Dan di Parlimen YB Perdana Menteri telah announce untuk menangguhkan, untuk mendapat persetujuan daripada menteri yang ramai untuk menangguhkan akta ini. Dan kami harap penangguhan akta ini dapat
dapat buat smooth transition kepada para belia yang berumur dari 30 hingga 40 tahun tu sebelum mereka sebelum yang bawah 30 tahun tu dapat take over lah. Baik Kavita, kita bercakap mengenai kepimpinan pada masa hadapan. Kita tahu belia pada kini merupakan pemimpin pada masa hadapan. Bagaimana belia ini boleh manfaatkan kemudahan dan juga ruang yang mereka ada ini untuk menonjolkan bakat mereka dan mungkin untuk mengasah bakat mereka pada ketika ini? Okey, pada pendapat saya, para belia harus grab opportunity. Kalau kamu dapat tahu ada persatuan belia ataupun ada persatuan yang dapat mengasahkan bakat mereka tu daripada leadership skills ataupun soft skills untuk kalau mereka berminat untuk masuk politik, mereka boleh je sertai mana-mana organisasi belia. Dari itu, kamu akan pelajari lebih banyak benda. Kamu akan expand network, kamu akan dapat sharpen your soft skills dengan menyertai persatuan belia ini. Dan kalau dapat peluang tu, pastikan kamu faham perlembagaan belia tu sebelum kamu take over fully. Sebab perlembagaan ini juga adalah teras kepada sesuatu pertubuhan belia juga. Baik, terima kasih kepada penolong Setiausaha Agung Majlis Belia Malaysia Kavita Mahendran sebentar tadi membincangkan sedikit mengenai penangguhan had usia belia ini.